Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semoga sentiasa berada di bawah rahmat, inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita sambung perkongsian kita di dalam membicarakan ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah. Kita sampai kepada ayat 228. Ayat yang seperti dipaparkan, ayat yang agak panjang, dan mungkin kita akan bahagikan bicara kita tentang ayat ini 228 kepada dua bahagian, insya-Allah. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Yang kita dengarkan dulu, kita perdengarkan dulu bacaan daripada Qari untuk ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang dibacakan daripada Qari tadi 228, yang antara lain diterjemahkan, difahami dalam bentuk yang berikut terjemahan ayat. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak untuk mengambil kembali, yakni rujuk, akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya, yakni dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Ayat yang dibicarakan ialah ayat 228. Yang dimulakan ayat dengan wal mutallaqat. Wal mutallaqat. Wal mutallaqat yakni orang yang diceraikan. Daripada perkataan talak, kan? Daripada talaqa, kan? Talaqa bermaksud pisah. Talaqa memisahkan, kan? Memisahkan. Mutallaq orang yang dipisahkan. Mutalliq orang yang memisahkan. Jadi mutallaq. Mutallaq maknanya orang yang dipisahkan. Cuma bila dia dalam bentuk jamak, maka dia dibaca dengan mutallaqat, ramai perempuan. Yang dipisahkan perempuan. Dia asal dia, kalau satu dia kata mutallaqatun. Al-mutallaqah. Mutallaqatun, satu.
Tapi kalau ramai, dia akan kata mutallaqat. Orang yang diceraikan, orang yang dipisahkan, perempuan. Ya, ini isteri-isteri lah. Isteri-isteri yang diceraikan. Itu maksud dia. Isteri-isteri yang diceraikan. Ayat ini adalah sambungan daripada sambungan daripada ayat yang sebelum ini. Ayat yang sebelum ini menceritakan tentang isteri-isteri yang mana diberikan padanya ataupun disumpahkan padanya dengan sumpah ilak oleh suami. Yang mana dia ada hukum dia. Kan? Dia ada hukum dia yang mana kena menunggu dalam tempoh 4 bulan dan diputuskan apa sebenarnya yang dikehendaki oleh suami. Ataupun mungkin suami boleh memutuskan sebelum daripada itu. Tapi kalau dah 4 bulan, maka kena putuskan. Wal mutallaqat, dan dia sambungan daripada yang sebelum ini, yang mana disambungkan pula, diceritakan tentang mereka pula yang diceraikan. Ini mereka-mereka, iaitulah isteri-isteri mutallaqat yang diceraikan. Yang mana bila mereka ini diceraikan, wal mutallaqat, isteri-isteri yang diceraikan, ada hukum dia. Hukum dia ialah apa? Tarabbasna bi anfusihinna. Mereka kena menunggu. Tarabbasna. Tarabbasna kita dah ambil sebelum ni. Tarabbasna kita dah ambil. Perkataan ini daripada tarabbasa ya tarabbasu. Dalam ayat yang sebelum ni dia ada cerita perkataan tarabbas. Tarabbasa kan, tarabbasna. Ya tarabbasu fi'il mudhari' dia. Tarabbusun. Tarabbusun adalah nama, kata nama dia. Tarabbusun. Jadi tarabbasna, kena menunggu. Tarabbasna ialah ya tarabbasna. Mereka kena menunggu. Dia adalah fi'il mudhari' ya tarabbasna. Untuk hunna, untuk mereka tapi perempuan hunna. Hunna ya tarabbasna. Kalau huwa ya tarabbasu. Ya tarabbasu. Ya tarabbasu. Kalau hum ya tarabbasuna hum. Kata ini adalah ganti nama untuk perempuan, iaitu hunna. Hunna maka dibaca dengan ya tarabbasna. Kena menunggu apa? Mereka ini kena menunggu bi anfusihinna. Mereka ini kena menunggu dengan pada diri mereka ini, maknanya mereka mengawal. Yang menunggu itu adalah diri mereka yang mengetahui. Mereka yang mengetahui di dalam mereka menunggu itu. Sebab itulah dikatakan dengan bi anfusihinna. Mereka yang mengetahui dari segi jangka masa menunggu itu dengan diri mereka. Berkawal, berjaga, menunggu dengan diri mereka. Berapa lama? Salasata quru'. 3 quru'. 3 quru'. Fine. 3 quru', qur'un kan, 3 quru'. Dia quru' bermaksud 3 kali suci. 3 kali suci daripada haid, daripada kedatangan darah haid. 3 kali suci. Cuma perkataan qur'un adalah dia punya mufrad. Quru' adalah dia punya jamak dia. 3 kali suci. Ada khilaf ulama di sini. Ada yang mengatakan 3 kali suci daripada haid. Ada yang mengatakan quru' ini bermaksud 3 kali darah haid. Dia ada perbezaan sikit itu. Perbezaannya sikit je. Bila mana 3 kali darah haid, maka tempoh dia agak pendek. Bila mana 3 kali suci daripada darah haid, tempoh dia agak panjang sikit. Tempoh dia agak panjang sikit dari segi perkiraan. Itu dari segi pemahaman di kalangan ulama-ulama fiqh di dalam membicarakan quru'. Ada mengatakan quru' ini bermaksud darah haid itu sendiri. Ada yang masukkan quru' ini adalah suci daripada darah haid. Okey. Jadi itu pemahaman istilah quru' daripada qur'un. Asal perkataan qur'un ini daripada qara'a sebenarnya. Qara'a, kalau qara'at al-mar'ah bermaksud perempuan itu didatangi darah haid. Qara'a al-kitab, qara'a Muhammad al-kitab lain. Bermaksud dia membaca buku, kerana dalam buku itu ada himpunan perkataan yang membentuk ayat.
Qara'at al-mar'ah, kenapa dikatakan ia adalah darah haid? Kerana darah haid merujuk kepada darah yang terkumpul di dalam rahim dalam bentuk himpunan di dalam rahim. Himpunan juga. Dia ada pemahaman itu, pemahaman asal yang bermaksud kumpul dan berhimpun itu ada. Kumpul berhimpun huruf untuk dibaca dan boleh dibaca, dipahami, dikata qara'ah. Adapun kumpul yang darah terkumpul dalam rahim itu dikatakan qara'ah juga, tapi dalam bentuk dia digunakan untuk perempuan bermaksud datang darah haid. Itu. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallah, dan tidak halal, tidak boleh. Daripada halla yahillu halal. Maknanya tidak halal. La yahillu, la itu bermaksud la tidak boleh. Bukan maksud jangan. Bermaksud tidak. La yahillu lahunna, untuk mereka ataupun bagi mereka, ayyaktumna, untuk mereka menyembunyikan. Yaktumna adalah dhamir yang ada untuk hunna. Hunna yaktumna. Macam yatarabbasna tadi, hunna juga. Dia fi'il mudhari'. Ma khalaqallahu fi arhamihim. Apa yang Allah ciptakan di dalam arham, rahim-rahim mereka. Arham adalah rahim-rahim mereka. Perkataan mufrad dia ialah ar-rahim. Rahimah. Itu. Bukan rahim, rahimah. Ra, hamim, rahimun. Gitu. Rahimun. Okay. So, perkataan mufrad dia ialah rahimun. Jamak dia ialah arham. Dia adalah jamak taksir. Sama juga tadi perkataan anfusihinna. Anfus. Dia adalah jamak taksir kepada nafsun. Nafsun, anfus. Rahimun, arham. Jadi, arhamihinna, rahim-rahim mereka. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan, khalaqallah, fi arhamihinna. Di dalam rahim-rahim mereka. Ma khalaqallahu fi arhamihinna. Apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka, in kunna daripada kana untuk huwa. Kalau untuk anta dia akan kata kunta. Kalau untuk anti dia akan kata kunti. Kan? Kalau untuk hunna dia akan kata kunna. Dia kata kunna. Kalau untuk hum dia akan kata kanu. Itu adalah untuk fi'il madhi. Kana adalah fi'il madhi. Kunna fi'il madhi untuk hunna. Hunna dhamir dia fi'il madhi dia adalah kunna. Kalau dhamir dia anta, kita sebut tadi anta kunta. Kalau anti kunti. Kalau antum kuntum. Kalau hum kanu. Itu cara dia. In kunna, jika mereka itu, iaitulah orang-orang perempuan yang diceritakan tadi, yu'minna billah, mereka beriman dengan Allah. Yu'minna untuk dhamir adalah hun juga. Tadi kita kata hunna yu'minna billahi wal yaumi. Jika mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi menyembunyikan ini, menyembunyikan apa di dalam rahim adalah satu perkara yang bersalahan. Bersalahan dengan dan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Kerana orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, sifatnya akan bersifat dengan sifat yang amanah. Sifatnya adalah sifat yang mana dia bersifat dengan sifat yang benar, kan? Dia sifat yang benar. Maka orang yang menyimpan apa yang di dalam rahimnya dan tidak memberitahu apa yang tersimpan di dalam rahimnya, itu adalah bersalahan dengan iman itu sendiri. Iman adalah sifatnya benar dan amanah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama bersifat dengan sifat amanah, kan? Bersifat dengan sifat amanah. Maka orang yang menyembunyikan itu, dia adalah bersalahan dengan iman itu sendiri. Sifat iman itu yang mana iman itu benar, dan iman itu juga padanya ada sifat amanah, kan? Benar dan amanah. Itu dah dikaitkan di sini. Para siapa yang menyimpan apa yang dalam rahimnya itu, seolah-olah dia adalah juga, dan tidak memberitahu orang lain, seolah-olah dia bertentangan dengan keimanan yang mana ianya beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Okey.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan sambung insya-Allah perkongsian kita di dalam siri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi